Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahana anta maqsuduna wa ridaka matlubuna a'tina mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Alhamdulillah yang dihormati dan dimuliakan pihak pentadbir Surau An-Nur Bandar Seremban Selatan. Pengurusinya sahabat kami Tuan Haji Ramalan dan sekalian para AJK yang berkhidmat dengan surau serta para pencinta ilmu yang istiqamah mengikuti kuliah online yang dianjurkan oleh pihak Surau An-Nur. Jadi saya alhamdulillah masih diberi peluang dan kepercayaan oleh pihak pentadbir surau untuk kita berkongsi sedikit sebanyak ala kadar kemampuan yang Allah Ta'ala anugerahkan daripada kitab Syairus Salikin juzuk ketiga, yang mana dalam kitab ini adalah bahasan-bahasan ilmu tasawuf yang agak rumit sedikit, tetapi walaupun begitu kita mengambil sedikit sebanyak pencerahan untuk kita mengenali apakah yang dikatakan ilmu tasawuf berdasarkan fahaman Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dan para ulama ahli sunnah wal jamaah yang lain-lain yang diterjemah oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala. Jadi kita masih membicarakan sedikit sebanyak berkaitan dengan tingkatan nafsu, yang mana sebelum ni kita dah baca bahawasanya mengikut pandangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, nafsu ni ada 3 peringkat lah: amarah, lawamah dan mutmainah. Tapi dia tak membicarakan yang lebih atas lagi lah dalam kitab beliau. Dan adalah ciri-ciri nafsu amarah, lawamah dan mulhamah. Dan juga kita baca juga dalam kitab ini yang diterjemah oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala. Dia terjemah daripada kitab Al-Arif Billah Syekh Qasim Al-Halabi. Jadi Syekh Qasim Al-Halabi ada mengarang kitab yang bernama Syairus Suluk. Di dalam kitab tu menegaskan bahawasanya nafsu itu ada 7 martabat, 7 peringkat. Dan kita dah baca peringkat yang pertama, nafsu ammarah. Nafsu ammarah, dia dah jelaskanlah penjelasan beliau. Mudah-mudahan kita mengambil kefahaman supaya kita tahu adakah kita ni masih bernafsu ammarah, nafsu yang dicela dalam syariat kita, syariat Islam lah. Allah benci nafsu ammarah. Jadi pada sesi kali ini kita akan masuk yang seterusnya, membicarakan nafsu yang seterusnya lah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Yang kedua, yakni peringkat nafsu yang kedua daripada 7 peringkat, namanya nafsul lawamah. Nafsu al-lawamah. Nafsu lawamah lah. Maka kata pengarang ni, perjalanannya itu lillahi ta'ala. Kalau nafsu amarah dia kata ilallah, makna kepada Allah. Kalau nafsu lawamah lillahi ta'ala, yakni kerana Allah Ta'ala. Dan alamnya itu, alam nafsu lawamah itu alam barzah, yakni alam misal. Kalau barzah ni makna alam
Yang kita faham alam sempadan di antara dunia, alam dunia dan alam akhirat lah. Itu alam barzah, alam kubur tu. Tapi apa maksud alam barzah ni, kita serahkanlah kepada ahlinya. Tapi kita baca nanti insya-Allah maka kita fahamlah. Dan tempatnya itu, tempat nafsu amarah lawamah itu kedudukannya di dalam hati. Dan hal nafsu amarah ni, mahabbat nafsu lawamah ini, halnya mahabbatullah. Yani kasih akan ibadah yang disuruh akan dia itu oleh Allah Ta'ala. Mana hal keadaan nafsu lawamah ni, dia punya hal dia suka nak buat ibadat yang Allah suruh. Kata Syekh Qasim Al-Halabi. Dan wiridnya itu ilmu tariqah. Amalan dia tu kepada ilmu tariqah. Jadi dia dah sudah mengamalkan wirid-wirid ahli suluk, ahli tariqah. Dan sifatnya, sifat nafsu lawamah ni laumun, yakni mencela akan kejahatan dan menyesal akan dirinya jika taksir, mana jika cuai, jika kurang daripada berbuat kebajikan. Dan banyak fikir. Ini dia punya sifat dia. Mana satu pertama sifat dia, nafsu lawamah ni mencela akan kejahatan. Yang keduanya kata dia menyesal sekiranya dia ada kekurangan dalam buat ibadat. Tinggalkan ibadat, tinggalkan wirid. Kalau tak bangun tahajud dia rasa kecewa. Ada? Jadi kalau tak dapat datang kuliah dia rasa kecewa. Ni sifat nafsu lawamah. Lagi dia kata lagi. Dan banyak fikir. Dia banyak fikir. Bukan fikir berserabut. Mana fikir tentang, ingat dosa, ingat pahala, ingat kubur, ingat nak mati. Apa kebaikannya, apa benda lah dia belum tobat lagi ke. Macam-macam lah fikir dia tu. Memikirkan benda-benda yang membawa dia ke arah kebaikan lah. Dan ujub. Tapi walau macam itu, dia ada ujub. Perasaan dia buat ibadat. Perasaan dia orang soleh. Perasaan dia ulama'. Perasaan dia banyak ilmu, perasaan dia banyak sedekah, itu ujub lah. Dan riak, dia masih ada riak. Yang membuat sesuatu amalan kebaikan dengan tujuan supaya manusia ni rasa kagum dengan dia lah. Hati-hati manusia minat dekat dia. Dia bukan kerana Allah lagi. Dan banyak iktirat, mana banyak iktirat, banyak membangkang atas manusia. Dia suka cela, dia tengok salah orang banyak ni. Dan suka ia jadi masyhur kepada orang banyak. Dia suka iktirat orang. Dia tengok orang ada salah, dia je betul. Itu sebahagian lagi ciri-ciri nafsu lawamah. Dia rasa dia paling banyak ilmu ke. Dia tengok orang tu, semayang tu tak sah tu. Doa ni patutnya macam ni, macam. Dia sukalah mengiktirat manusia. Dan dia suka terkenal di kalangan manusia. Dia suka terkenal. Maknanya manusia kenal dia, tahu nama dia. Dan suka ia jadi penghulu orang. Dia suka nak jadi ketua je. Walaupun dia suka buat kebaikan, tapi dia masih ada penyakit-penyakit hati lagi. Kerana apa? Dia masih ada ujub, ada riak, ada iktirat manusia, suka nak terkenal daripada manusia, suka nak jadi ketua, nak jadi orang depan je lah. Kan? Kerana lagi tinggal sertanya setengah daripada beberapa sifat nafsul ammarah. Walaupun dia buat kebaikan, dia amalkan amal soleh, tetapi sebahagian sifat-sifat nafsu ammarah tu masih ada pada dia. Kalau nafsu ammarah, dia tak suka buat kebaikan, dia tak menyesal buat jahat, itu nafsu ammarah. Nafsu lawamah, dia suka membuat kebaikan, menyesal, mencela sekiranya membuat dosa. Tetapi tak boleh tinggalkan maksiat lagi. Masih ada penyakit-penyakit hati. Dan jadi dia masih ada sifat-sifat nafsu amarah. Tetapi adalah segala sifat ini bahawa melihat ia akan yang benar itu benar. Dan maknanya walaupun dia masih ada sifat nafsu amarah, tetapi dia ada beza. Kerana orang nafsu lawamah, dia melihat perkara yang benar itu sebagai yang benar.
dan yang batil itu batil. Benda yang baik tetap diakui baik. Dia menyokong benda kebaikan. Benda yang tak betul, dia tolak. Dia kata benda yang tak betul tetap tak betul. Dan diketahuinya bahawa segala sifat yang tersebut itu kejahatan yang dicela oleh syarak. Dan dia tahu sifat-sifat ujub, riak, suka nak komen orang, suka nak kritik orang, suka nak cari salah orang, nak jadi masyhur terkenal, nak jadi ketua je, payah nak mengalah. Ini dia tahu benda itu benda yang dicela oleh syarak. Padahal belum kuasa, belum mampu ia orang bernafsu lawamah berlepas, yakni membebaskan daripada sifat-sifat nafsu amarah, tetapi adalah ia di dalam memerangi akan nafsul amarah yang bersifat dengan yang demikian itu. Walaupun begitu, dia ni dalam keadaan duk perang lah. Jadi perang ni kadang menang, kadang kalah lah. Itu nafsu lawamah ni. Nafsu lawamah ni dia masih dalam proses bermujahadah. Dalam proses bermujahadah, memerangi nafsu tu. Sebab dia tahu benda ni tak elok, benda ni buruk. Dan adalah bagi orang yang mempunyai nafsu lawamah pada martabat ini, gemar ia di dalam mujahadah. Apa di mujahadah? Yakni di dalam memerangi akan nafsunya yang amarah itu. Dan gemar ia muafakat akan syariat. Dia suka nak memerangi, dia rajin nak puasa. Dia banyaklah dia mengikut amalan-amalan orang tariqah. Orang tariq tu kata wiridnya wirid tariq. Sebab dia dah mula bermujahadah. Dan dia suka nak menggemar akan syariat. Suka nak sembahyang jemaah, nak menutup aurat. Yang lelaki kerana nak suka berjanggut. Apa-apa hal sikit dia nak pastikan benda ni halal ke haram ke dan sebagainya. Dia mengambil berat tentang hukum hakam. Dia dah mengambil berat kerana dia ni dah ada ilmu. Dia dah suka duduk majlis ilmu ni, orang lawamah ni. Dan lagi baginya, bagi orang bersifat yang nafsu lawamah ini, beberapa amal yang soleh. Dia pun ada buat amal yang soleh. Daripada semayang tahajud, dah rajin semayang bangun malam. Dan puasa, rajin puasa, puasa Isnin Khamis, puasa 9 Muharram. Ni kita nak ni, kalau ikutkannya, ni 10 Muharram lah nanti ni. Saya ni buat rakaman ni kat rumah saya ni. Jadi akan disiarkan pada hari Sabtu ni. Hari Sabtu ni, insyaAllah lah, kalau tak ada apa-apa. Kalau jadilah rakaman ni disiarkan pada Sabtu nanti ni, maka dia jadi 10 Muharram lah. Sunatlah puasa 9 dan 10. 9 hari Jumaat, 10 Muharram tu hari Sabtu. 9 sunat puasa 10 Muharram kan. Puasa 10 Muharram ni, orang salam kan, dia bila di Madinah dia tengok orang Yahudi puasa. Dia tanyalah kenapa orang Yahudi puasa. Orang Yahudi kata sebab kami bersyukur kerana Allah Ta'ala membebaskan Nabi Musa, menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, menetuk nenek dia orang lah, daripada Fir'aun dibinasakan. Itu 10 Muharram kan. Jadi Rasulullah kata aku lebih patut lagi lah. Maka Rasulullah pun berpuasa. Dan Rasulullah pun bercadang, sekiranya dia hidup tahun depan, insya-Allah dia nak puasa 9 Muharram. Supaya berbezalah ibadat kita dengan ibadat orang Yahudi. Kata almarhum tuan guru saya, 10 Muharram adalah tarikh yang mana Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada para Nabi dan Rasul dan menghancurkan kezaliman, memberi kejayaan kan kepada para Nabi dan Rasul, menghancurkan kezaliman, kekufuran, kesyirikan pada tarikh 10 Muharram. Dipanggil Ashura. Nabi Nuh berlabuhnya kapalnya 10 Muharram. Nabi Yunus keluar dari perut ikan 10 Muharram. Nabi Ibrahim pun kan selamat dikeluar api terpadam, api Namrud terpadam 10 Muharram. Jadi banyaklah kisah 10 Muharram ni. Kan, jadi 10 Muharram ni kata guru kami tarikh yang Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada para Nabi dan Rasul, menghancurkan kezaliman, menghancurkan kesyirikan.
Tapi bukanlah 10 Muharram ni kadang dia kata 10 Muharram ni Syiah. Syiah bukan Syiah. Syiah dia sambut 10 Muharram tu kerana syahidnya Sayyidina Husain. Pada 10 Muharram dia cara dia sambut tu pukul badan dan benda yang bid'ah, khurafat, bid'ah yang sesat. Dan kita menyambut tu kerana meraihkan tarikh yang Rasulullah pun memperakui, meraihkan dengan cara berpuasa. Jadi sebahagian cara tu Rasulullah tunjuk berpuasa. Mana kita hidupkanlah amalan berpuasa, insya-Allah kan, puasa sunat. Tapi kalau orang perempuan nak puasa sunat yang ada suami, sekiranya suaminya ada di rumah atau suaminya bekerja tetapi tempat kerjanya dekat dengan rumah, dia boleh balik waktu siang, yang itu wajiblah isteri tersebut minta izin daripada suami. Kerana tak boleh, haram orang perempuan berpuasa sunat tanpa izin suami. Kenapa? Kerana puasa ni dia makan masa yang panjang. Start daripada subuh sampai maghrib. Jadi dia lebih dituntut berbakti, berkhidmat kepada suami, melayani suami. Tapi kalau suaminya berada outstation, duduk kerja, tinggal di Seremban, duduk di Seremban, tapi lakinya kerja di Johor Bahru, jarang-jarang balik, dia balik pun hari Ahad, Sabtu Ahad dia balik, contoh. Payah nak buat outstation lah, mana hari tu laki yang tak ada, kerja jauh, tak balik. Yang tu tak wajib lah minta izin, sebab suaminya berada jauh daripada kawasan dan nak balik pun payah. Itulah sedikit sebanyak tentang puasa Muharram dia lah. Cara boleh lah ringkas-ringkas kan, kongsi. Kalau tak boring pula, ini cerita lawamah ni kan. Jadi nak cerita lah sikit sebanyak kan. Jadi kalau kita puasa tu afdal lah, dapat puasa 9 dan 10 tu puasa. Jadi orang yang nafsu lawamah, dia sukalah berpuasa tapi tak, masih ada penyakit hati tu, ada riya, ada takabur. Itu yang dia punya yang diterangkan dalam kitab ni. Okey. Jadi yang Syiah tu macam mana? Dia sambut 10 Muharram dimaki sahabat-sahabat. Yang tu tak ada. Nak tahu Syiah tak Syiah, tengoklah kalau dia maki sahabat Rasulullah tak? Maki Sayyidina Abu Bakar tak? Maki Sayyidina Umar tak? Aisyah ke Osman ke? Tak maki dia. Bukannya Syiah. Syiah tu dia merapu. Dan kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, jadi Sayyidina Husain ni orang yang mulia. Sebab tu Allah muliakan dia, disyahidkan dia pada hari 10 Muharram. Gitulah. Kata Tok Guru kami, Syiah dia pukul badan 10 Muharram tu, itu kifarat Tuhan untuk dia orang. Allah Ta'ala balas dia balik. Sebab dia orang lah yang jadi batu apinya, yang jadi penyebabnya, yang belot pada Sayyidina Husain. Itulah. Wallahu a'lam bisawab. Okey, baliklah kitab ni. Jadi semai orang yang nafsu lawamah ni masih lagi ada amalan-amalan soleh seperti semayang tahajud, puasa sunat, memberi sedekah, rajin bersedekah. Dia buat tabung subuh. Baguslah. Ni baguslah sedekah kan. Sedekah masjid, sedekah anak yatim, membuat infak lah. Jadi begitu juga tuan-tuan ni yang tengok video online ni. Pihak saya mewakili pihak pentadbir surau ni. Dia orang pun mohon sumbangan lah. Ada di tertera ni dia punya bus ataupun nombor akaun surau. Jadi dia orang minta saya wakilkan. Boleh tuan-tuan kalau berhajat nak membuat kebaikan, menambah saham akhirat, moga dapat selamat dunia dan akhirat kan, dapat kita sama-sama mengembangkan ataupun bertolong-menolong dalam perkara kebaikan. Bolehlah tuan-tuan menginfak atau memberi sumbangan dalam tabung surau ni. Tak lain tak bukan tujuan mereka, kata pengurusi, untuk sama-sama mereka membuat aktiviti seperti kuliah online ni lah, menyebarkan ilmu. Dan dia minta jugalah kalau tu boleh jugalah para pencinta ilmu yang mengikuti kuliah online ni, sharekanlah video kuliah-kuliah yang di share atau
di highlightkan lah, atau disiarkan oleh pihak surah An-Nur. Share kawan-kawan kata. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat, dapat menghidupkan hati kita untuk bertambah takwa kepada Allah. Okey. Dan barang sebagainya. Mana orang solat Umar, rajin sembahyang tahajud, puasa, sedekah, banyak lagi lah. Suka pergi umrah sunat, rajin lah dia. Menolong orang, itu rajin dia. Tetapi, kata Syekh ni, tetapi masuk di atas ujub dan riak yang khafi. Riak yang masih ada lagi. Walaupun dia buat amal soleh, tapi dalam masa sama ada ujub, ada riak. Riak yang tersembunyi. Sebab masih ada sifat nafsu amarah. Dan gemar ia dalam hatinya itu, bahawa dilihat oleh manusia di atas ibadatnya itu, padahal tiada dilihatkannya akan ibadatnya itu kepada manusia. Dan tiada dizahirkannya ibadatnya kepada manusia. Dan tiada beramal ia kerana manusia. Dan amalnya itu kerana Allah Ta'ala juga. Tetapi bergerak, ada lintasan di dalam hatinya, suka ia dipuji oleh manusia akan dia daripada pihak amalnya. Jadi dia ni bukanlah kata riak 100%, tapi riak yang tersembunyi. Dia nak, dalam hati dia ada lintasan-lintasan. Dia bukan tunjuk ke orang, dia tak pamer ke orang ibadatnya, tapi masih ada lintasan-lintasan yang dia ada kehendak supaya manusia puji, manusia tahu dia ibadat, manusia sanjung ibadatnya, kagum dengan ibadatnya. Dia tahu, dia nak benda tu. Lintasan tu datang dalam hati dia. Padahal dilawannya akan yang demikian itu. Tetapi tiada kuasa, tiada mampu ia menghilangkan ia lintasan tadi, lintasan nak orang suka tengok dia buat ibadat, daripada hatinya sekali-kali. Kerana jika hilang sekali-kali riaknya dan ujubnya daripada hatinya, nescaya sampai kepada martabat nafsu mulhammah atau kepada nafsu mutmainnah, seperti yang lagi akan datang perbahasannya. Akan diteranglah. Jadi kalau tak ada riak langsung, dia dah okey dah. Dia dah naik pada nafsu mulhammah ataupun mutmainnah. Dan sayugianya sepatutnya bagi orang yang salik, orang yang berjalan menuju Allah. Salik ni orang yang berjalan menuju Allah. Martabat yang kedua itu, mana martabat nafsu lawamah itu, bahawa membanyakkan akan zikir Allah, Allah, Allah. Dia kata bid'ah lah. Zikir Allah, Allah ni Nabi tak ajar. Jadi orang ni kadang-kadang pun agak-agak lah. Berapa juta ulama mengamalkan zikir ismu zat ni. Allah, Allah, Allah ni. Jadi tak perkerat yang kata tak betul. Ni berjuta ni ulama, boleh kata ramai ulama mengamalkan zikir Allah, Allah. Bukan ulama koman-koman, ulama hadis. Yang pun beramal dengan zikir Allah, Allah. Kan? Padahal ia, mana dia zikir dengan kalimah Allah, 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 padahal ia berdiri, dan padahal ia duduk, dan padahal ia berbaring, supaya lepas atau bebas ia daripada nafsul lawamah ini, hingga ia sampai kepada nafsul mulhammah. Jadi kesimpulannya, nafsul lawamah ini masih lagi dicela. Walaupun dia masih buat kebaikan, masih membuat ketaatan, suka buat kebaikan, suka bersedekah, kan? Tetapi dalam dirinya masih ada sifat nafsul ammarah, ada riya, ada ujub dan sebagainya. Jadi menyebabkan dia punya amal ibadat dia, kemungkinan Allah Ta'ala tolak lagi lah. Jadi sebab tu dia kata orang nafsul lawamah ni, dia mencela lah. Dia tahu benda tu salah dan dia cela. Baiklah daripada nafsu amarah tu. Baiklah. Jadi dia masih dalam peringkat mujahadah. Dan orang nafsu lawamah ini, mengikut kata Syekh Qasim Al-Halabi, dia nak hilangkan nafsu lawamah ni, yang banyak khatir dalam hati dia, banyak lintasan-lintasan untuk riya, untuk ujub tu, dengan banyak dia zikir Allah, Allah, Allah. Kalau nafsu lawamah, dia kena banyak zikir dengan nafsu ammarah, kena banyak zikir la ilaha illallah. Nafsu lawamah Allah, Allah, supaya penuh hatinya tu dengan ingat pada Allah. Kan? Jadi bila penuh hatinya dengan Allah, Allah,
Maka di situ lintasan khatir-khatir yang nak buat jahat tu, nak riak ke, nak ujub ke, nak perasan ke, hilanglah. Ini atas ijtihad dan pengalaman mereka. Jadi sebab tu benda ni, benda ilmu tasawuf, ilmu tariqah ni pengalaman. Dia praktikal. Mempraktikkan. Sebab tu dia boleh cerita, boleh tulis. Dia bukan teori kosong, ni memang praktikal. Sebab tu dia kata man lam yazuk la yadri. Siapa yang tak pernah rasa, nescaya dia tak tahu. Dia tak rasa, dia tak tahu apa hakikat yang dicerita dalam ni. Sebab benda ni ilmu zauqiyah, ilmu yang kena rasa. Cerita musangking begini-begini, cerita apa ni, avocado, buah avocado lah, mangga lah, dia tak pernah rasa. Jadi mana dia tahu manis lazatnya? Jadi dia kena praktikkan baru dia tahu. Jadi insya-Allah lah kita akan sambung lagi pada sesi akan datang tentang peringkat nafsu yang lain lah. Ada nafsu mulhammah, nafsu mutmainah, radiyah, marjah dan kamil. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat, mendapat kebaikan daripada perkongsian kali ini. Saya mohon maaf kalau salah dan silap dalam penyampaian. Kalau ada kebaikan-kebaikan, manfaatnya semata-mata anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Dengan berkat junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para awliya Allah qaddasallahu sirrahum, dengan keberkatan para ulama yang jujur berkhidmat dengan agama, lebih-lebih lagi dengan keberkatan almarhum tuan guru saya yang saya kasihi dan guru-guru yang mendidik saya, begitu juga dengan keberkatan doa-doa ibu bapa kita semua yang mana mereka mendoakan kebaikan untuk kita. Sebab ibu bapa ni memanglah manusia yang boleh kita katakan yang ikhlas, yang jujur dengan anak-anak kan. Jadi ibu bapa ni, tanpa mereka kita tak lahir di muka bumi. Tanpa mereka kan, kita pun kalau kita tak lahir, kita tak ada, macam mana kita nak kenal Allah kan, kita nak tahu tentang solat dan sebagainya. Jadi sebab itu dikatakan para ulama, segala kebaikan anak-anak ni tetap sampai kepada ibu bapa walaupun tak diniatkan, kerana ibu bapa adalah sebab wujudnya mereka di muka bumi Allah Ta'ala ini. Jadi kita sama-samalah mendoakan kebaikan kepada ibu bapa kita dan juga dengan keberkatan sekalian muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Aqulu qauli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan kita hadiahkan Fatihah kepada mereka semualah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Allahumma fil lana wa li abaina wa li ummahatina wa li masyaikhina wa li asatizatina wa li jami'il muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik.